الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat mazmumah yang menghitamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang sejahtera dan bekalan amal yang diterima. Mimbar akan memperdengarkan khutbah bertajuk bencana alam, menyenangi hikmah, mengambil pengajaran. Firman Allah ayat 155 hingga 157 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dengan merasa kelaparan, dengan berlakunya kekurangan harta, jiwa serta hasil tanaman. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Mereka itulah orang yang memperoleh keberkatan dan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Pada pagi Isnin 6 Februari 2023, dunia dikejutkan dengan berlakunya bencana gempa bumi yang dahsyat di wilayah tenggara Turki dan utara Syria yang mengakibatkan ratusan bangunan runtuh dan musnah serta mengorbankan lebih 24,000 nyawa. Rakyat Turki dan Syria sedang melalui penderitaan. Lebih 874,000 orang dalam krisis kemanusiaan yang memerlukan bantuan makanan dan tempat tinggal. 5,3 juta orang dilaporkan ketiadaan tempat tinggal di Syria. Program Makanan Sedunia Pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu memohon peruntukan bantuan makanan berjumlah 336 juta lebih. Bencana yang berlaku merupakan ketentuan Allah yang tentunya mengandungi hikmah dan pengajaran buat umat manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat 155 hingga 157 surah Al-Baqarah yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi, manusia akan menempuh pelbagai musibah dan ujian. Antaranya dilanda pelbagai bencana alam seperti kemarau, banjir, ribut taufan, tanah runtuh dan gempa bumi. Namun orang-orang beriman menempuh ujian dengan sabar, dengan sifat sabar, serta disusuli lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai bukti keimanan terhadap segala musibah yang ditentukan oleh Tuhan penguasa alam dan pencipta manusia. Setiap perkara yang berlaku adalah dengan ketentuan ilahi yang di luar daya upaya manusia untuk menolaknya. Manusia hendaklah
hendaklah meningkatkan takwa, memohon ihsan daripada Allah yang Maha mengetahui sebab-sebab sesuatu bencana dan berusaha menyelami sedalam-dalamnya untuk menemui apa juga hikmah yang tersirat di sebalik kejadian. Mimbar memperingatkan kepada 3 perkara berikut. Pertama, bencana yang berlaku sewajibnya memperingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya, seperti yang tersurat dalam ayat 78 surah Al-A'raf. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Bermaksud, maka mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal masing-masing. Oleh itu, bencana yang berlaku ini hendaklah menginsafkan diri kita untuk bersungguh-sungguh mematuhi suruhan ilahi dan meninggalkan larangannya. Kedua, menginsafi diri dan membuktikan rasa bersyukur kerana tidak dilanda musibah berat seperti ini, dengan mempamerkan ciri kesempurnaan iman, mengambil tanggungjawab membantu mereka yang sedang berada dalam kesusahan, berpandukan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bermaksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mimbar dengan ini menyeru para jemaah melakukan pengorbanan kecil dengan menggulurkan sumbangan keuangan melalui tabung kutipan jemaah yang dilancarkan di seluruh surau dan masjid di negeri Perak pada hari ini. Mimbar turut menyeru atas perasaan keinsanan agar seluruh rakyat Malaysia merentasi agama dan kaum sama-sama tampil menggulurkan sumbangan melalui berbagai tabung dan pertumbuhan kemanusiaan. Ketiga, memohon keampunan Allah sambil berdoa agar mangsa dan keluarga mangsa diberikan ketabahan menghadapi ujian berat ilahi. Semoga mereka yang kehilangan rumah dan harta benda akan digantikan dengan yang lebih baik, dan mereka yang terkorban digantikan dengan kehidupan di surga. Mukminin yang dilimpahi keberkatan ilahi, meskipun segala apa yang berlaku ditentukan oleh ilahi, manusia juga diseru untuk berikhtiar dan berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria hendaklah membuka mata umat di seluruh dunia untuk dijadikan pengajaran. Antara pertama, survival atau kelangsungan hidup mangsa yang terperangkap di dalam bangunan tertakluk pada tahap kemusnahan bangunan. Bangunan yang mempunyai daya tahan terhadap gegaran gempa bumi mengurangkan risiko kemusnahan dan keruntuhan. Oleh itu, mulai sekarang adalah penting untuk diperkenalkan syarat baharu. Semua bangunan tinggi yang mahu dibina, termasuk di negara kita, diwajibkan memasang sistem kadis gegaran dan penyerap gempa bumi yang berupaya mengelak kerusakan pada bangunan apabila berlaku gempa bumi, lantas mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Kedua, pemaju arkitek jurubera, jurutera dan kontraktor yang mengendalikan projek binaan hendaklah bersifat takwa, jujur dan terus, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan sehingga sanggup melakukan penipuan. Segala projek binaan, bangunan, sekolah, rumah, jalan raya, jambatan, jeti dan sebagainya hendaklah dibina mengikut syarat-syarat yang ditetapkan tanpa kompromi atau tolak ansur. Pihak-pihak berkuasa yang diamanahkan memantau dan memberikan kelulusan sesuatu projek
janganlah kerana sokokan luntur marwahnya, tergama hati mengetepikan syarat, memberikan kelulusan kepada binaan yang tidak memenuhi kualiti, hingga boleh mengakibatkan keselamatan dan nyawa manusia terancam. Ketiga, ketika diamanahkan membina atau memantau proyek yang melibatkan kepentingan manusia seperti kerja-kerja binaan, baik pulih dan sebagainya, sikap kesungguhan dan ketelitian wajar menjadi amanat seiring dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Bermaksud, sesungguhnya Allah amat menyukai seseorang kamu yang apabila melakukan pekerjaan, dia melakukan dengan teliti. Hadis riwayat Al-Tabrani. Elakkan daripada melakukan kesilapan dan kecuaian yang mengundang ancaman keselamatan pengguna. Bayangkan betapa ramai nyawa yang mungkin terkorban di kebangunan, jambatan, jeti dan jalan raya yang dibina tidak menepati syarat serta ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat